saya akan berkongsi dengan anda mengenai cerita berbingkai. Okey, adakah anda tahu apa itu cerita berbingkai? Okey, cerita berbingkai ini merupakan salah satu corak kesusastraan Melayu pada zaman Islam di mana? Di Nusantara. Okey, apa itu cerita berbingkai ni? Cerita berbingkai ini merupakan salah satu cerita sisipan di dalam satu cerita sisipan yang lain. Okey, dengan kata mudahnya, cerita dalam cerita. Cerita sisipan ini adalah bertujuan untuk memanjangkan lagi cerita dan juga memberi pengajaran kepada orang yang melihatnya ataupun orang yang membacanya. Okey, seterusnya kita sambung kepada motif utama cerita berbingkai. Motif utama cerita berbingkai ini terdapat 3 motif utama. Yang pertama, kita perlu ingat cerita berbingkai ini memberikan nasihat. Okey, tujuanlah memberikan nasihat kepada pembaca ataupun penonton yang melihatnya dalam bentuk kiasan ataupun sindiran. Yang kedua, dia juga bermotifkan hiburan semata-mata macam saya katakan sebelum ini, yang dalam kisah, dalam cerita mereka ada selitkan hiburan, mereka juga ada selitkan nasihat dan mereka juga ada selitkan politik. Okey, dan yang ketiga, motif utama dah dan dalam cerita, dalam kisah tersebut menyentuh tentang nilai atau moral yang mana pembaca atau penonton boleh menjadikan kisah tersebut sebagai panduan dalam kehidupan seseorang. Okey, sifat-sifat cerita berbingkai ni kita perlu ingat 4. Apa dia? Yang pertama, cerita berbingkai ini ringkas dan pendek. Yang kedua, dia mempunyai nilai panduan, nilai moral. Yang ketiga, dia ada kaitan antara satu sama lain. Dan yang keempat, setiap sisipan mempunyai judul yang tersendiri, yang mana jika judul itu keluar daripada cerita berbingkai sekalipun, dia boleh berdiri dengan sendiri. Dia boleh menjadi satu cerita dan dia boleh menjadi satu buku khas untuk dia sendiri. Itu adalah sifat cerita berbingkai. Okey, hikayat sastra berbingkai yang kita boleh tengok, yang kita boleh contohi, seperti hikayat Bayan Budiman, hikayat Hulam, hikayat Bahtiar dan juga hikayat 1001 Malam. Hikayat 1001 Malam kita boleh lihat sebagai satu contoh salah satu hikayat yang mana di bawahnya terdapat banyak cerita. Yalah, 1001 Malam kan? So, banyak cerita di bawah hikayat tersebut. Jadi kita boleh dokumentari. Okey, kesimpulannya cerita berbingkai ini merupakan satu cerita sisipan di dalam cerita sisipan yang lain. Satu cerita sisipan dalam satu cerita sisipan yang lain. Motif utama dia untuk memberi nasihat, memberikan panduan, memberikan pengajaran kepada orang yang membacanya ataupun orang yang menontonnya. Dan juga motif cerita berbingkai ini diselitkan dengan hiburan. Tidak sekadar nasihat ataupun cerita, tapi diselitkan dengan hiburan semata-mata. Itulah cerita berbingkai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya ialah hikayat Bayan Budiman. Hikayat Bayan Budiman ini merupakan salah satu manuskrip tulisan tangan Melayu yang ditulis dalam bahasa Melayu. Teks terawal diterjemahkan oleh Kadi Hasan pada tahun 773 Hijrah bersamaan 1371 Masihi, yang mana di dalam teks ini mengandungi 69,761 patah perkataan. Hikayat Bayan Budiman ini mengambil perjalanan yang panjang untuk sampai ke bahasa Melayu, iaitu pada tahun 1600 Masihi. Teks ini pada mulanya berkisahkan tentang hikayat tua Hindu yang bernama Sukasaptati, yang mana bermaksud cerita-cerita bayan. Cerita ini disalin dengan beberapa pengubah suaian ke dalam bahasa Parsi dengan nama baru iaitu Tuti Nameh. Terjemahannya juga terdapat dalam bahasa Turki dan bahasa Hindustan. Pada mula-mulanya Sukasaptati ini masuk ke alam Melayu dengan terjemahan dalam bahasa Jawa, bahasa Bugis dan Makassar.
Ringkasan Hikayat Bayan Budiman. Hikayat Bayan Budiman ini menceritakan kisah seorang saudagar di sebuah negara ajam yang bernama Khawaja Mubarak. Dia mempunyai seorang anak yang bernama Khawaja Maimun. Khawaja Maimun akan dikahwinkan dengan Bibi Zainab apabila sudah tiba masanya. Khawaja Maimun berhasrat untuk pergi berlayar dan berniaga. Sebelum pergi berlayar, dia telah membelikan 2 ekor burung kepada isterinya sebagai teman semasa ketiadaannya. Burung tersebut ialah burung tiung dan burung bayan. Sebelum pergi berlayar, Khawaja Maimun menasihati isterinya supaya berunding dengan 2 ekor burung tersebut sebelum membuat suatu tindakan. Semasa ketiadaan Khawaja Maimun, Bibi Zainab telah merasa kesunyian. Dia termenung di tingkap. Tiba-tiba, muncullah seorang putera raja di hadapan rumahnya. Lalu dia telah jatuh cinta. Dengan perantaraan seorang wanita tua, pertemuan mereka telah diaturkan. Sebelum pergi bertemu dengan putera raja tersebut, Bibi Zainab telah menyatakan hasratnya kepada burung tiung. Tetapi, dengan teguran burung tiung itu menyebabkan Bibi Zainab itu marah. Telah melempar burung tiung itu ke lantai, lalu burung itu mati. Setelah itu, Bibi Zainab telah meminta nasihat pada burung bayan. Tetapi burung bayan tidak melarangnya untuk pergi berjumpa dengan putera raja tersebut. Tetapi dapat menarik perhatian Bibi Zainab dengan mencerita kisah-kisah. Bibi Zainab terpaksa menangguhkan hasratnya dari satu malam ke satu malam sehingga pulangnya Khawaja Maimun. Burung bayan dapat menyelamatkan nyawanya dan juga dapat menarik perhatian Bibi Zainab daripada menipu suaminya dan juga dapat menjaga nama baik tuannya iaitu Khawaja Maimun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya pula akan menceritakan tentang Hikayat Batiar. Hikayat Batiar ini merupakan hikayat lama Melayu yang telah terpengaruh oleh corak kesusastraan Parsi. Ianya meriwayatkan kisah Batiar dan putera Raja Azagbat. Hikayat ini telah wujud sejak abad ke-10 lagi dan mempunyai 2 versi, iaitu versi panjang dan versi pendek. Sifat hikayat ini adalah berbentuk prosa yang berisi cerita dan keagamaan, dan bentuk hikayat ini adalah cerita berbingkai yang terpengaruh oleh kesusastraan Parsi. Permulaan hikayat ini bermula apabila putera Raja Azagbat meninggalkan kerajaannya bersama isteri, dan setelah itu tiba masanya isterinya telah melahirkan seorang putera lelaki. Putera tersebut telah dijumpai oleh seorang saudagar bernama Idris dan dinamakan sebagai Batiar yang membawa maksud kepada bertuah. Dan setelah beberapa lama baginda sampai ke satu negeri, namun raja di negeri tersebut baru sahaja mangkat. Atas nasihat menteri tua, Gajah Sakti dilepaskan. Gajah Sakti tersebut telah menundukkan kepalanya seolah menyembah Raja Azagbat, dan sejak dari peristiwa itu, Raja Azagbat telah ditabalkan untuk menjadi raja di negeri tersebut. Perkembangan di dalam hikayat ini bermula apabila Raja Idris telah membawa Batiar menghadap Raja Azagbat, dan kebetulan pada ketika itu seseorang telah mengemukakan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kebijaksanaan Batiar telah menambah hati raja dan meminta saudagar Idris meninggalkan Batiar di istana. Maka para pembesar dan menteri-menteri mengadakan muafakat untuk memfitnah Batiar melakukan hubungan terlarang dengan seorang perempuan di istana. Perumitan di dalam hikayat ini apabila kadi yang menghakimkan tuduhan terhadap Batiar tidak menemui keterangan yang sah atas bantahan keras dari menteri-menteri, Batiar telah dijatuhkan hukuman penjara. Namun hukuman tersebut tidak memuaskan hati menteri-menteri. Maka mereka menuntut agar Batiar dijatuhkan hukuman bunuh. Seterusnya, kita pergi kepada klimaks dalam hikayat ini. Batiar seorang bijaksana menggunakan akalnya. Dia hanya dapat menangguhkan hukumannya dengan bercerita. Maka pada esoknya Batiar bercerita lagi sehingga tamat 5 cerita dan dapat menangguhkan hukuman terhadapnya selama 17 hari. Seterusnya, kita pergi kepada peleraian dalam hikayat tersebut.
Saudagar Idris dan isteri tiba dengan tangisan yang tidak dapat dibendung. Kemudian menceritakan kepada raja satu persatu bagaimana dia menemui Batiar dan mengambilnya sebagai anak angkat serta diterangkan sekali bersama bukti. Setelah mendengar penjelasannya, baru Raja Azakpat mengetahui bahawa Batiar adalah anaknya sendiri yang telah ditinggalkan di dalam hutan. Kesudahannya, menteri yang khianat itu dihukum penjara 17 hari bersamaan tempoh Batiar di dalam penjara. Hikayat 1001 Malam. Hikayat 1001 Malam mempunyai dua watak utama. Pertama, Maharaja Parsi iaitu Sultan Syahriar. Yang kedua, gadis yang dinikahinya iaitu Syahrezad. Hikayat 1001 Malam berasal daripada hikayat-hikayat Parsi, Arab dan India. Cerita-cerita teras mungkin berasal daripada India, tetapi telah disusun semula dalam karya Parsi iaitu Afsana, bermaksud 1000 legenda. Susunan Arab, Alif Laila, bermaksud 1000 malam. Dalam kesusasteraan Melayu, hikayat ini diterjemahkan dari salah satu naskah Arab abad ke-14 Masihi. Juga dikenali sebagai hikayat Alfu Laila wal Laila, bermaksud 1001 malam. Hikayat 1001 malam mempunyai ciri tersendiri di mana hikayat ini telah direka pada beberapa abad oleh banyak orang dalam pelbagai karya yang berlainan dan kebanyakan karya telah menjadi masyhur dan menjadi hak mereka sendiri. Contohnya, Aladdin, Ali Baba dan 40 Penyamun. Baiklah, saya akan teruskan dengan sinopsis hikayat 1001 Malam. Hikayat-hikayat itu berlaku pada zaman Empire Sasan bermula dengan Syahriar. Syahriar merupakan seorang Maharaja Parsi. Baiklah, Sultan Syahriar mempunyai seorang isteri yang amat ia cintai melebihi apapun yang ada di dunia ini. Kebahagiaan terbesar bagi Sultan apabila ia menghadiahkan sang isteri dengan berbagai kemuliaan, memberinya pakaian dan permata yang terindah. Tetapi betapa sedih dan malunya Sultan apabila dengan tidak sengaja ia mengetahui bahawa isterinya telah menipunya selama ini. Sultan menganggap perbuatan itu amat tercela dan mengarahkan sang wazir utama untuk menjatuhkan hukuman mati. Semenjak peristiwa itu, Sultan kehilangan akal. Sultan yakin bahawa semua wanita yang ada di dunia ini adalah sama seperti isterinya. Pada pikiran Sultan, semakin sikit wanita di dunia ini, semakin baik dunia ini. Oleh demikian itu, Sultan akan menikahi gadis pada setiap malam, sebabkan semua negeri terkecam dengan ketakutan. Setiap hari terdengar suara tangisan dan ratapan. Di sebuah rumah, sang ayah menangis kerana kehilangan anak gadisnya. Sedangkan di rumah lainnya, seorang ibu meratapi nasib malang anak gadisnya. Seorang wazir mengajukan dirinya untuk dinikahi oleh Sultan. Syahrezad nama gadis itu. Syahrezad menguasai bidang falsafah, kedoktoran, sejarah dan seni dengan baik. Selain itu, semua kecantikan Syahrezad juga melampaui gadis yang berada di negeri Parsi. Gadis yang cerdik ini rela dinikahi oleh Sultan dengan satu syarat sederhana, iaitu meminta izin kepada Sultan untuk bercerita. Berkat kepandaiannya bercerita, Syahrezad dapat memikat hati Sultan sehingga Sultan lupa akan niatnya. Syahrezad bercerita sehingga 1001 malam lamanya. Akhirnya, Sultan tertarik dan menjadikan Syahrezad sebagai permaisuri Parsi selama-lamanya.
Itulah kisah atau sinopsis hikayat 1001 Malam. Yo, I ain't fearing for my team so they can acquire Cougar, trying to make it.